Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN perlu memelihara dan mempertahankan perpaduan bagi memastikannya kekal relevan sebagai satu wadah untuk berdialog secara membina. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan kepentingan kesaling hubungan BIM Kiaga sebagai pemacu pertumbuhan dan aktiviti-aktiviti perekonomian. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa persaingan kuasa-kuasa utama yang kian memburuk termasuk di rantau Asia Pasifik antara lainnya telah mengakibatkan gangguan rangkaian pembekalan global, ketidaktentuan ekonomi, peningkatan blok minilateral dan peralihan perikatan strategik. Oleh itu, ASEAN titah baginda perlu memelihara dan mempertahankan perpaduan ASEAN bagi memastikan ASEAN kekal relevan sebagai satu wadah untuk berdialog secara membina. Ke arah itu, baginda percaya bahawa ASEAN perlu tekun berusaha untuk melaksanakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific bagi memastikan ASEAN kekal sebagai wadah untuk berdialog dan bekerjasama ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada sesi retreat sidang kemuncak ASEAN ke-42 yang berlangsung pagi tadi di Komodo Ballroom, Meruarah Komodo Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh mengenai situasi di Myanmar. Baginda bertitah penyelesaian masalah di negara berkenaan adalah di tangan rakyat negara tersebut melalui proses yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Oleh itu, ASEAN titah baginda perlu terus memudahcarakan persekitaran yang kondusif bagi proses perdamaian. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya saya mengundang Yang Mulia Haji Hassanal Bolkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Brunei Darussalam. Yang Mulia dipersilakan. Dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia mencadangkan ASEAN perlu mempertimbangkan untuk berbincang bersama Myanmar dalam masa terdekat bagi menekankan kebimbangan terhadap pelaksanaan 5-point consensus yang telah dipersetujui oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2021. Through a Myanmar-led and Myanmar-owned process. We should therefore continue. Pada sidang kemuncak kawasan pertubuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM Piaga ke-15 Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan rasa puas hati dengan kerjasama BIM Piaga yang terus berkembang maju meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran sejak tercetusnya pandemik COVID-19. Titah baginda, pembukaan semula sempadan telah memudahkan penyambungan perkhidmatan pengangkutan dan pergerakan bekalan dan penduduk, sekaligus menyediakan peluang-peluang seperti pelancongan dan perdagangan rentas sempadan di sub serantau ini.
Ke arah itu, baginda bertitah projek kerjasama bersama akan mengukuhkan lagi rantaian bekalan dan memastikan kawasan pertumbuhan BIM Piaga sebagai pusat pengeluaran bagi rantau ini. Ini juga menggariskan kepentingan kesaling hubungan sebagai pemacu pertumbuhan dan aktiviti-aktiviti perekonomian. Dengan adanya norma baharu dalam melaksanakan perniagaan di era pasca COVID-19, titah baginda ia adalah penting untuk memajukan digitalisasi melalui projek-projek berkaitan ICT bagi mensejajarkan kerja-kerja BIM Piaga yang dilaksanakan di peringkat ASEAN termasuk Digital Economy Framework Agreement dan Bandar Serbegawan Roadmap on Digital Transformation. In 3, 1. Thank you, Excellencies. Kebawahdulian Maha Mulia juga bertitah pemindahan ibu kota Republik Indonesia iaitu Nusantara ke Kalimantan akan membuka lebih banyak peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan di subserantau ini. Oleh itu, BIM Piaga Titah Baginda digalakkan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan mempertingkatkan penyelarasan dan memudahcarakan inisiatif-inisiatif BIM Piaga. Pada sidang kemuncak ini, para pemimpin meluruskan kenyataan bersama sidang kemuncak BIM Piaga ke-15. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat menghadiri perjumpaan dua hala secara berasingan bersama Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, dan Tuan Yang Terutama Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste. Perjumpaan dua hala tersebut berlangsung di Meruarah Convention Centre. Berangkat mengiringi Kebawahduli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawahduli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat menghadiri perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Kedua-dua pemimpin menekankan perkembangan yang baik dalam kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao, termasuk dalam bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao mula terjalin pada 27 Julai 1993 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang pendidikan dan bantuan teknikal, kebudayaan, belia dan sukan. Menjelang ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara pada tahun 2023, Tuan Yang Terutama menyampaikan undangan kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia untuk mengadakan keberangkatan negara ke Republik Demokratik Rakyat Lao bagi memperingati pencapaian tersebut. Kedua-dua pemimpin juga mengalu-alukan perkembangan kerjasama dalam bidang tenaga dan pertanian, khususnya pembekalan beras. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudiannya berangkat menghadiri perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timur Leste telah dijalinkan pada 20 Mei 2002 dengan kerjasama dua hala adalah tertumpu kepada bidang pendidikan dan latihan serta perkhidmatan udara. Tuan Yang Terutama juga menzahirkan kegembiraan atas pemeteraian perjanjian perkhidmatan udara antara kedua-dua buah negara yang penting bagi meningkatkan pelancongan. Di samping itu, baginda turut menyampaikan undangan kepada Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Timur Leste bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan kerjasama pendidikan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timur Leste termasuk program beasiswa. Semalam, Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN.
Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis santap malam yang berlangsung di Ayana Komodo Wecicu Beach berkenaan adalah bagi mengelukan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42 dan majlis ini turut diserikan dengan persembahan kebudayaan. Lewat petang kemarin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama para pemimpin ASEAN lainnya menaiki sebuah kapal finisi Yana Lakodia untuk menyusuri sekitar Pulau Bidadari yang terletak di sebelah barat Labuan Bajo. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Labuan Bajo, Republik Indonesia setelah selesai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42 petang tadi. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Komodo Labuan Bajo bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat Yang Terhormat Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga hadir Dayang Yuhanizah binti Datuk Paduka Dr. Haji Ismail, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Indonesia. Pada sidang kemuncak ASEAN ke-42 ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan para pemimpin ASEAN, antara lainnya mengelukan pelibatan Republik Demokratik Timur Leste dalam sidang kemuncak ASEAN buat pertama kalinya sebagai negara pemerhati. Para pemimpin ASEAN telah berbincang mengenai perkembangan dalam usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN serta pelaksanaan 5-point consensus dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Perbincangan juga tertumpu kepada kepentingan dalam mempertahankan perpaduan ASEAN bagi memastikan ASEAN terus menjadi pusat pertubuhan dan wadah yang relevan untuk dialog dan kerjasama ke arah keamanan dan kemakmuran bersama. Pada aturcara sampingan sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga berangkat menghadiri perjumpaan-perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dan Tuan Yang Terutama Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste. Perjumpaan-perjumpaan tersebut menyentuh mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang berkepentingan bersama serta penerokaan peluang-peluang dalam bidang-bidang kerjasama yang baharu ke arah meningkatkan lagi persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan negara-negara jiran. 725 orang menerima sijil taraf kerakyatan atas limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis doa kesyukuran bagi meraihkan kepulangan 4 anggota kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang telah menyertai penugasan sebagai ahli independen di Commissioning Body, Verification, Monitoring and Assistance Team for 2022 IDB VMAT for 2022 di Mindanao, Republik Filipina. Majlis diadakan petang tadi di Surau Attifaq Bolkiah Garrison.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Kontingen yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Hairin bin Japar pulang ke negara ini pada 3 Mei lalu. ABDB telah mengikuti IDB VMAT sejak tahun 2019 untuk mendukung proses damai di Mindanao yang merupakan komitmen negara ke arah keamanan dan kestabilan serantau dan antarabangsa selaras dengan aspirasi negara seperti yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan. Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula petang tadi dengan majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengurusi Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama. Bagi daerah Belait, majlis yang sama berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Dan di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sebagai rakyat yang bernaung di bumi Darussalam ini, semangat bersatu padu dan patriotik demi bangsa, negara dan raja adalah sangat dituntut kerana ia akan menjadi pemangkin kepada pembinaan bangsa, kemajuan negara dan keutuhan ummah. Patriotisme yang diharapkan bukan sekadar luahan perasaan tetapi menghayati erti sebenar hidup sebagai rakyat yang menjadi penjulang kepada identiti negara. Ini ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-37. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Pridex, Jerudong. Kita ni sebagai rakyat perlu mempertahankan dan memelihara suasana yang kita nikmati selama ini, iaitu dengan hormat menghormati sesama rakyat, tidak kira bangsa dan agama. Hendaklah menyokong dan mendukung penuh usaha kerajaan Baginda dalam memajukan dan mengekalkan kedaulatan negara, termasuklah falsafah negara Melayu Islam Beraja. 725 penerima sijil taraf kerakyatan telah mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Para penerima terdiri dari mereka yang memohon taraf kerakyatan negara Brunei Darussalam di bawah Akta Taraf Kebangsaan Brunei Penggal 15. Saya sangat gembira dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli kerana memberi taraf kerakyatan. Dan insyaAllah akan berbakti kepada negara selaku rakyat Brunei Darussalam. Saya akan menyokong segala usaha dan yang dilaksanakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
Sekali saya sangat berbangga lah sudah jadi salah seorang daripada penduduk warga negara Brunei. InsyaAllah akan berbakti lagi untuk negara Brunei. Dengan kemajuan yang pesat dalam kecerdasan buatan AI, realiti maya dan tambahan VR AR serta rangkaian 5G, lanskap teknologi mudah alih akan berubah lebih jauh. Oleh itu, AITI perlu sentiasa mengikuti perubahan ini dan mengikuti perkembangan terkini di samping memastikan dasar dan peraturan kekal relevan dan berkesan. Perkara itu ditekankan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi pada Majlis Penghargaan Pihak Berkepentingan bagi Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Menurut Yang Berhormat yang juga selaku pengerusi AITI, dasar dan peraturan akan meliputi perkara-perkara seperti ancaman keselamatan siber, kebolehcapaian, perlindungan privasi data dan memastikan bahawa program pendidikan dan latihan disediakan untuk membantu individu mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam industri. Majlis diadakan petang tadi di Tarindak di Seni di Ibu Negara. I'm pleased to note that these elements have been recognised and captured in AITI Strategic Plan 2020-2025. Among others, the industry development initiatives developed by AITI will focus on 4 main areas: facilitating digital industry development and innovation, driving MSME digital transformation, enhancing digital capability and skills, as well as developing content industry. Overall, the past pace of change within the ICT industry means that AITI will have to adopt a more proactive and flexible approach to ensure that successful management of the industry. Sejak penubuhannya pada 1 Januari 2003 melalui Perintah AITI 2001, AITI bertanggungjawab melaksanakan fungsi kawal selia bagi sistem dan perkhidmatan telekomunikasi, menguruskan spektrum frekuensi radio nasional, melindungi kepentingan pengguna dengan menggalakkan harga yang kompetitif dan memastikan kualiti perkhidmatan serta membangun industri ICT bagi negara Brunei Darussalam. As well as consumer safety. Our team is also dedicated to promoting effective and efficient use of spectrum. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Jabatan Penerangan mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kerewaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengira Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Hajarul Azim. Majlis tahlil diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Awang Ajman bin Haji Maludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Ia diadakan bersempena dengan penubuhan Jabatan Penerangan yang ke-71. Universiti Brunei Darussalam UBD bersama City University of Hong Kong telah menandatangani memorandum persefahaman MOU semasa majlis pelancaran pertandingan Hong Kong Tech 300 Southeast Asia Startup yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. MOU melibatkan kerjasama antara kedua-dua buah universiti termasuk
Universiti Malaya dan Chulalongkorn University dalam bidang peralihan teknologi dan komersial, pemadanan perniagaan, pelaburan, sokongan setempat dan latihan serta kemudahan. Menandatangani MOU Profesor Dr. Muhammad Ayub Saddiq, penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan selaku wakil UBD dan disaksikan oleh Dr. Joyce Teo Siew Yen, penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Global. Manakala CTU diwakili oleh Profesor Michael Yang Meng Su, Naib Presiden Penyelidikan dan Teknologi serta disaksikan oleh Sunny Lee Wai Kwong, Naib Presiden Pentadbiran. 67 penuntut sekolah sukan petang tadi menerima sijil semasa Majlis Penyampaian Anugerah Penuntut Cemerlang Peperiksaan Awam BCGCE peringkat O IGCSE bagi tahun 2022. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Serusup. Sijil-sijil disampaikan oleh Tuan Matthew Eric Latham, mantan pengetua Sekolah Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah kepada penuntut-penuntut cemerlang dalam peperiksaan BCGCE peringkat O tahun lepas. Antara lain tujuan majlis adalah untuk memberi semangat kepada para pelajar lainnya untuk sentiasa memberikan yang terbaik dalam pelajaran. Sebagai persediaan awal bagi pelancaran skim persaraan kebangsaan SPK, Tabung Amanah Pekerja TAP memaklumkan tarikh akhir penerimaan pembayaran caruman bagi bulan Jun 2023 adalah pada 30 Jun 2023. Sebelum tarikh pelancaran SPK, ahli dinasihatkan untuk tidak membuat pembayaran awal bagi caruman bulan Julai 2023 dan bulan-bulan berikutnya. Cawangan-cawangan TAP serta perkhidmatan online e-Amanah akan ditutup bermula hari Sabtu 1 Julai 2023. Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut akan dibuka semula selepas pada Isnin 17 Julai 2023. Majikan-majikan dan orang ramai yang berhasrat untuk berurusan dengan TAP bolehlah menghubungi pusat panggilan TAP di talian 2382-929 semasa waktu bekerja atau melalui email di us@tap.com.bn. Kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 bagi kumpulan terakhir hari ini berlepas ke Phnom Penh, Kemboja. Mereka terdiri daripada 2 atlet dan seorang pengurus sukan angkat berat. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sukan angkat berat akan bermula Sabtu ini di Taekwondo Hall, Olympic Complex. Juga hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan. Perkembangan Tamasya Sukan C ke-32 di Kemboja. Kedudukan tangga teratas kutipan pingat setakat pukul 7 malam tadi diungguli oleh Vietnam dengan 55 pingat emas kategori kedudukan kutipan pingat tersebut.